Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن سار على هديهم إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah. Pada pagi ini kita dapat menyambung beberapa amal-amal soleh yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis baginda. Moga-moga kita semua diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah untuk kita melakukan amal-amal yang telah pun dinyatakan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kita sambung amal nombor 35. 35, sesiapa yang ada buku muka surat 89. Muka surat nombor 89, hadis yang ke-35, tajuknya adalah menziarahi sesama Muslim kerana Allah. Maksudnya adalah kalau kita pergi buat lawatan, kita pergi menziarahi sesiapa di kalangan orang Islam, maka ia merupakan satu amal soleh yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Tetapi mesti dilakukan semata-mata kerana Allah. Amal nombor 35 ini ia ada dua hadis dari Nabi SAW. Okay, ada dua hadis Nabi yang dinukilkan oleh penulis kitab ini. Hadis yang pertama, kita tengok hadis yang pertama adalah hadis yang datangnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, ada dua hadis. Kita baca hadis dia, kita terus pergi pada terjemahan hadis. Baik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum birijalikum fil jannah. Nabi kata, maukah aku bagi tahu kepada kamu semua tentang orang lelaki yang akan masuk syurga di antara kamu. Orang lelaki yang masuk syurga di antara kamu. Lepas tu para sahabat ni, sebab mereka lelaki, kan, mereka jawab, ya, kami nak tahu ya Rasulullah, siapa dia orang lelaki yang akan masuk syurga. Pertama, Nabi kata, an-nabiyyu fil jannah. Nabi kata, Nabi itu masuk syurga. Was-siddiqu fil jannah. Orang yang selalu berlaku jujur, ia berada di dalam syurga. Warrajulu, ni yang ketiga dalil dia. Warrajulu yadhuru akhahu fi nahiyatil misri la yadhuruhu illa lillahi fil jannah. Dan orang lelaki yang menziarahi saudaranya di hujung kota, dan dia pergi ziarah saudaranya di hujung kota itu, melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala, dia juga berada di dalam syurga. Hadis ini statusnya hadis hasan, hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani. Okey, dapat ya maklumat hadis ni. Dia ada tiga sebenarnya. Nabi dalam syurga, orang yang berlaku jujur, percakapan dia jujur, perbuatan dia jujur, apa yang dia cakap itu sama seperti apa yang dia lafazkan, dia jujur, dia dalam syurga. Dan kalau ada mana-mana lelaki, kenapa disebutkan lelaki? Sebab lelaki kan dia senang nak keluar rumah,
Dia senang nak bermusafir jauh, kan? Dia pergi menzarahi orang lain kerana Allah, Allah beri kepadanya syurga. Bukanlah sekadar merujuk kepada lelaki. Kalau konteks tempat kita, zaman kita, orang perempuan pun akan keluar bersama dengan suaminya, bersama pasangannya. Kadang dia ajak anak-anak dia pergi. Tapi yang pasti pergi dengan mahram. Pergi dia keluar, pergi ziarah siapa? Dia nak ziarah siapa? Hadis ni tak sebut ziarah siapa. Nak ziarah adik-beradik pun boleh, nak ziarah makcik-makcik, saudara mara pun boleh, nak menziarah alim ulama pun boleh, nak ziarah kawan kita yang dah berpindah pun boleh. Siapa saja. Tapi dengan syarat apa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadis yang kedua. Hadis yang kedua, dia akan dapat kelebihan lain dari sudut doa yang diucapkan oleh para malaikat. Hadis yang kedua ni dalam buku Muka Surat nombor 88, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada maridan aw dhara akhallahu fillah." Sesiapa tidak ada seseorang pun, kejap. Okey, sekejap Saya ambil terjemahan mana ni? Di kerajaan Allah ni. Kejap Alright. Terjemahan saya ni dia ada sedikit kesilapannya. Sebab saya ambil hadis lain tu. Saya ambil hadis lain. Dia tak sama hadis dalam buku. Tapi tak apa. Hadis yang sama ni dia ada hadis yang saya ambil nombor 2 ni. Dia hadis dia lain sikit lafaz dia daripada dalam buku. Tapi tak apa. Kita baca dia ada kaitan sama juga. Okey, kita tengok Hadis ni kata Nabi SAW, tidak ada seorang hamba yang dia pergi yazuru, dia pergi mengunjungi saudaranya kerana Allah. Malaikat akan menyuruhnya daripada langit. Malaikat kata apa? Antibta wa tabat lakal jannah. Maka malaikat tu kata apa? Hidupmu ini adalah baik dan syurga adalah baik juga untukmu. Melainkan qala Allahu fi malakuti arsyihi, dan Allah Subhanahu wa taala juga sebenarnya mengatakan di kerajaan arasnya. Maksudnya Allah Taala juga sebenarnya berfirman, tetapi di mana? Di arasnya. Yang mana Allah tu kata apa? Abdi dzarafiya, hambaku tu telah menzarahi saudaranya kerana aku. Wa alayya kirahu, maka akulah yang akan menjamunya. Falam yardallahu lahu bithawabin dunil jannah, dan Allah juga tidak redha memberikan pahala kepadanya melainkan syurga. Maknanya hadis nak beritahu, pertama, malaikat tu sendiri yang akan menyuruh kepada orang yang pergi menziarahi kerana Allah. Lepas tu Allah juga pun berfirman kepada lelaki itu. Maknanya Allah tidaklah menyampaikan wahyu, tetapi Allah memperkatakan di sisi arasnya. Allah Ta'ala memuji hamba ini. Allah kata dia pergi ziarah kerana aku. Dia pergi ziarah itu sebenarnya nanti dialah yang aku akan menjamu dia nanti dalam syurga. Dan Allah Ta'ala kata tidak ada pahala yang nak diberi kepada dia, melainkan dia dapat syurga. Hadis ni dia ada sama bunyinya, lebih kurang macam hadis yang kita baca tentang menziarahi orang yang sakit. Tapi pada bab ni, dia menzarahi bukan kerana sakit. Dia boleh kerana sakit pun dapat. Kalau bukan kerana orang tu sakit pun dapat. Untuk kita mengeratkan ukhuwah tambah-tambah lagi, kalau kita ziarah ni ada hubungan darah daging, maka pahalanya sudah tentu dia berganda. Okey, kalau tuan-tuan rujuk dalam buku hadisnya begini. Ini saya bacakan tapi tak ada dalam nota. Dia dalam buku ni agak beza sikit. Hadis ni Nabi SAW bersabda yang bermaksud. Nabi kata sesiapa yang menzarahi orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya kerana Allah. Saudaranya di sini bukanlah bermakna hanya saudara sedarah daging, tapi saudara se-Islam dia kerana Allah.
maka malaikat akan menyeru kepadanya, antibta, hidupmu adalah baik, wa taba mamsyaka, langkahmu pula. Maknanya kaki dia melangkah nak pergi ziarah orang sakit itu, kaki dia melangkah nak pergi menzarahi orang saudara-saudaranya, ia sebenarnya perbuatan tu baik, langkah tu baik, seolah-olah langkah tu nak bawa dia pergi kepada akhirat dia. Lepas tu malaikat kata kepada dia, engkau telah menyiapkan sebuah rumah di dalam syurga. Maknanya apa? Perbuatan menzarahi orang ini sebenarnya adalah perbuatan jalan nak masuk kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Antara sebab dan musabab kan? Sebab dan musabab kita sebut minggu lepas. Memang di antara hak kita kepada orang Muslim yang lain adalah menzarahi ketika dia sakit. Tapi kalau dia tak sakit pun dia dapat juga pahala. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tu dia Maha Rahman. Allah Ta'ala tu bersifat Ar-Rahim. Jadi kalau amal apa perbuatan yang dia berdasarkan kasih sayang, dia berdasarkan kepada boleh membentuk hubungan silaturahim, Allah sangat suka. Allah sangat suka. Sebab Allah Ta'ala tu kan Maha Rahmat. Allah Ta'ala tu kan rahmannya kan luas. Kasih sayang Allah tu besar. Kasih sayang Allah tu mendalam. Jadi kalau kita buat perbuatan-perbuatan yang macam berbentuk kasih sayang, berbentuk ada belas kasihan, ada berbentuk hubungan ni, memudahkan anak Adam dan sebagainya, Allah Ta'ala suka perbuatan tu. Jadi ambillah peluang, kalau boleh rentas negeri, kalau boleh pergi berjalan, pergilah ambil ruang untuk menziarahi. Tengok pada waktulah. Kalau buat ramai-ramai nanti mungkin kita takut ada berlaku peristiwa apa. Tapi pastikan mematuhi SOP lah. Mematuhi SOP lah. Takut nanti kita pergi keluar, kita membawa penyakit kepada orang lain. Baik, kita pergi kepada amal yang berikutnya, amal nombor 36. Okay, pagi ni kita belajar sikit je. Okay, kita belajar sampai 40 je. Sebab saya ada urusan yang tak dapat nak dielakkan. Kita mungkin belajar sampai 40. InsyaAllah. Okay, kita pergi kepada amal nombor 36. Muka surat 90. Amal nombor 36. Muka surat nombor 90. Siapa yang ada buku? Okey, amal 36 ni, bermula amal nombor 36 ni, kita akan jumpa amal-amal yang berbentuk musibah. Ini adalah amal berbentuk musibah. Setiap daripada kita pasti Allah akan uji kita dengan musibah. Musibah ni dia dalam pelbagai bentuk. Jadi sesiapa yang Allah uji dia dalam bentuk musibah, maka hendaklah dia sabar. Dalam banyak bentuk musibah yang berat untuk dihadapi adalah musibah kehilangan orang yang dicintai. Kehilangan barang tak apa lagi. Tapi kalau kehilangan insan yang dikasihi ni, dia punya sedih dia tu, perasaan dia, ya Allah. Sebab dia simpan di dalam hati kan, dia simpan di dalam jiwa ni. Jadi dia tak sama seperti barang yang kita pegang. Tapi ni kita kehilangan insan ni, dia berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan perasaan ini. Jika kita sabar, Allah Ta'ala tukar nanti perasaan itu. Sabar itu, ujian itu dengan Allah masukkan ke dalam syurga. Dalam bab yang ke-36 ni, amal 36 ni, maka antara ujian kehilangan orang yang dikasihi, tidak lain dan tidak bukan adalah kehilangan anak. Kehilangan anak ni hanya orang yang pernah melalui lah yang boleh mengetahui macam mana ujian tu ia tempuh. Orang yang tak pernah melalui mungkin tidak dapat merasainya, tapi kita bersiap sedia untuk kita melaluinya dengan Allah Ta'ala tukar kita dengan syurga. Okay, amal nombor 36 ni dia ada banyak hadis. Kalau tuan-tuan ada buku, tuan-tuan rujuk muka surat nombor 90 sampai muka surat nombor 97. Sampai ada lebih kurang dekat 8 muka surat. Depan belakang, hadis yang dikumpulkan oleh penulis kitab ni ada 10 hadis sebenarnya.
10 hadis pada amal nombor 36 ni. Tapi dalam nota ni saya hanya membawa beberapa hadis yang kita boleh ambil manfaat dia. Okay, kita boleh baca hadis yang pertama. Hadis pertama pada muka surat nombor 90. Okay, hadis pertama ni sebenarnya siapa yang ikut kitab Riyadhus Shalihin hari Jumaat. Dulu kita ada sebut dah hadis pertama ni tentang sabar. Hadis pertama ni dia tak sebut spesifik siapa dia orang yang kita sayang tu. Tapi dia ujian berbentuk kehilangan orang yang tersayang lah. So hadis pertama ini sabda Nabi SAW yang bermaksud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman kepada kita, tidak ada balasan yang Allah Ta'ala hendak beri di sisiku. Kenapa sebut di sisiku? Hadis ini menunjukkan apa tuan-tuan? Hanya Allah Ta'ala lah yang layak untuk memberikan balasan. Hanya Allah Ta'ala lah yang berhak memberikan balasan. Bermakna kita semua ni kalau nak dapat balasan, kita tak perlulah nak minta balasan kepada manusia. Tak apa. Orang tak balas apa yang kita buat kebaikan, tak apa. Tapi sudah pasti Allah akan balas. Maka balasan yang Allah nak beri kepada hamba dia yang beriman. Apa dia? Apabila aku mencabut nyawa orang yang dia cintai dari penduduk dunia. Maknanya Allah kata, balasan yang layak yang aku akan membalasnya, kata Allah, bagi sesiapa yang dia itu Allah Ta'ala telah ambil nyawa orang yang dicintai dia. Kemudian dia buat apa? Summah tasabahu tu bermakna dia sabar dan dia mengharapkan balasan pahala. Tuan-tuan, inilah isi penting dia. Ini perkara penting. Dia bukan sekadar dapat ujian musibah tu saja, tetapi dia sabar. Sabar, lepas tu dia mesti mengharapkan balasan dari Allah atas ujian musibah tersebut. Dia mesti mengharapkan ganjaran dari Allah. Mesti dia minta, ya Allah, engkau berilah aku ganjaran daripada ujian musibah kehilangan insan yang dicintai. Tapi dalam masa yang sama dia kena sabarlah. Sabar. Maka kita tak perlu ulas tentang sabarlah. Sabar ni, menangis boleh. Dia tak terkeluar daripada sabar. Menangis tetap boleh. Okay, dia masih lagi tidak terkeluar daripada sabar. Tetapi yang dikatakan sabar itu apa? Mulut jangan nak merungut, jangan nak mengeluh, jangan cakap apa-apa tentang takdir kehilangan insan yang tersayang tu. Jangan pula cakap, kalau aku buat macam ni tak hilang anakku, kalau begini, sampai merungut, sampai cakap yang bukan-bukan. Jangan. Mulutnya kena jangan buat sesuatu yang Allah tidak suka. Yang menunjukkan kepada tidak menerima takdir itu. Itu dikata sabar. Lepas tu dari sudut perbuatan. Jangan buat perbuatan yang seperti tidak menerima takdir itu. Seperti pukul diri ke, seperti koyak-koyakkan baju ke, macam orang merantap lah. Yang itu dia terkeluar daripada sabar. Sebab nak dapat kelebihan amal nombor 36 ni, syarat dia mesti sabar dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan hadis yang pertama ni, kan, para ulama hadis mereka memberikan komentar. Siapa dia yang Sofiyahu tu? Sebab dalam hadis disebut Sofiyahu tu orang dicintai siapa dia. Okey, kalau siapa ada buku dia boleh rujuk buku surat nombor 91 atas sekali tu. Al-Imam Ibn Hajar Asqalani dia kata orang yang dicintai itu dia kata seperti siapa? Seperti anak dia, seperti adik-beradik dia, dan siapa saja yang dia cintai. Dia bukan semestinya anak, dia bukan semestinya bapa. Adik-beradik yang dia cintai pun boleh termasuk di bawah hadis ini. Okay, hadis yang pertama. Lepas tu pula hadis ini dia tidak sebut berapa orang yang dicintai itu telah pergi meninggalkan dia. Hadis ini dia sebut umum. Maka apabila hadis ni dia menyebut umum,
maka para ulama mengatakan kalau seorang yang meninggal saja pun dia dah termasuk mendapat kelebihan balasan syurga. Apatah lagi kalau 2 orang. Apatah lagi kalau 3 orang. Tapi seorang pun dapat. Ya, seorang pun dapat. Tapi kalau 2 orang, sudah tentu lagi besar ganjaran dia. Kalau 3, lagi besarlah ganjaran dia. Okay, itu hadis yang pertama. Kita pergi kepada hadis yang kedua. Dalam buku, muka surat, sekejap, 7, 8, 9. Kenapa lain pula ni? Pertama, hadis kedua. Sekejap. Sekejap ya. Saya ada buat nota lain ni. Sekejap ya, tuan-tuan. Sekejap, saya padam sekejap. Saya cari nota lain sekejap. Sekejap Bagi izin sekejap. Sebab nota yang saya bagi ni dia macam tak update. Sebab saya ada bagi nota yang update sebenarnya. Sekejap ya. Saya buka satu lagi saya punya tempat simpan nota. Saya ada banyak nota. Kadang-kadang saya tak terletak di tempat yang terpakai. Sekejap ya tuan-tuan. Sabar. Amal nombor 32-40 kot saya rasa yang saya dah update. Sekejap ya. Ini baru betul. Alhamdulillah. Okey, betul. Yang ini. Tapi kita tak nampak kan? Sekejap saya kongsikan sekejap. Yang mana Yang ini Sekejap. Okey, kita nampak nota saya nampak ya? Yang ni Okey. Kita pergi kepada hadis yang kedua. Ini nota yang saya telah update lah. Yang saya bagi pada tuan-tuan dan perempuan. Yang saya bagi tadi tu nota yang kali pertama. Lepas tu kan saya ada bagi nota update. Okey, hadis kedua. Okey, hadis kedua ni pada muka surat nombor 91, sesiapa yang dia ada buku. Okey, bermula hadis kedua ni, hadis-hadis ni semua cerita tentang anak yang meninggal, anak yang meninggal, anak yang meninggal. Kalau hadis pertama tadi dia umum. Ayah meninggal ke, emak meninggal ke, adik-beradik meninggal ke, dia umum. Tapi hadis kedua ni, dia menunjukkan kepada lebih spesifik, dia merujuk kepada anak-anak yang meninggal. Anak-anak dia meninggal ni, anak-anak tu nanti menjadi penyebab kita semua masuk ke dalam syurga. So anak yang meninggal ni, dia menjadi penyebab kepada bapa dan ibunya masuk ke dalam syurga. Bermula hadis kedua. Okay, kita baca dulu. Hadis yang kedua ni, tuan-tuan tengok di dalam slide tuan-tuan dan perempuan. Tengok dalam nota, sabda Nabi SAW. Terus pergi pada terjemahan. Maksud hadis ini, tidaklah seorang Muslim yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya. Maknanya bukanlah orang Muslim tu yang meninggal. Maknanya jika dia anaknya meninggal, 3 orang anaknya yang meninggal, lepas tu disambung lagi. Lam yablughul hintha, yang belum baligh. Yang belum baligh. Kalau hadis yang tadi dia umum. Okey. Ini dia lebih spesifik lagi. Maknanya hadis ni dia lebih lagi besar ganjaran dia. Kalau anak yang dah baligh, dia berbeza dengan anak yang belum baligh. Kalau yang tadi tu diri kita sendiri yang sabar, yang mengharapkan redha Allah, mengharapkan ganjaran daripada Allah, kita dapat masuk ke dalam syurga. Disebabkan diri kita sendiri tu yang diuji tadi kan, kita rasa sedih kan. Tapi hadis yang kedua dan yang berikutnya, bukan sekadar kita yang diuji, kita yang sabar tu. Tapi anak tu sendiri menjadi penyebab pula kepada bapa dan ibunya masuk syurga. Maksudnya lagi kuatlah nak masuk syurga tu, dia akan dapat lagi kuat lagi. Sebab apa? Sebab kalau yang tadi tu kita, macam kalau kita kehilangan ayah kita, kehilangan ibu kita, contoh kan. Ayah dan ibu kita
dia tidak boleh, dia tidak ada kelebihan bawa kita masuk dalam syurga. Dia secara umum tidak ada. Tapi bergantung dari kita macam mana kita menghadapi kematian mereka. Tapi hadis nombor 2, 3 dan berikutnya ni bukan sekadar diri kita yang diuji kehilangan anak tu. Tetapi anak itu sendiri menjadi penyebab kepada bak dan bapaknya masuk ke dalam syurga. Hadis ini. Nabi kata kalau ada mana-mana orang Islam yang meninggal, 3 orang anaknya meninggal, yang belum baligh. Yang belum baligh, illa adkhalahu Allahul jannata bifadli rahmatihi wa iyyahum. Melainkan Allah akan memasukkan siapa? Memasukkannya ke dalam syurga disebabkan kurniaan dan rahmatnya. Allah Ta'ala masukkan, contoh dalam ayat ni Muslim kan, contoh mungkin ibu dia, mungkin maknya, mungkin bapanya. Contoh kalau macam bapa, dia ada 3 orang anak, yang 3 orang anak dia belum baligh, anak dia masih kecil, belum baligh, meninggal 3 orang anak dia. Kan? Tapi bapa dia buat apa? Mesti bapa dia ni kena ambil hadis yang pertama tadi tu. Dia mesti kena sabar, menerima takdir tadi. Lepas tu dia mengharapkan pahala oleh Allah, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Allah masukkan dia ke dalam syurga dengan sebab kurniaan Allah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Terhadap mereka ni maksudnya apa? Terhadap anak-anak tadi. Macam ni. Ayah, ibu, dia sabar, dia mengharapkan pahala oleh Allah, itu dah memang jalan dia, salah satu jalan untuk masuk syurga lah. Tambah-tambah lagi, kalau anak dia 3 orang meninggal, belum baligh, bapa dia tu akan masuk syurga disebabkan rahmat yang Allah beri kepada anak yang 3 orang tadi tu. Sebab apa? Cuba kita tengok perkataan belum baligh. Kenapa belum baligh? Perkataan belum baligh kan, anak yang belum baligh kan mereka tak berdosa. Mereka tak buat maksiat. Maksudnya anak belum baligh ni, anak tu dia tidak menanggung dosa, dia bersih dari dosa. Bayangkan anak yang bersih dari dosa, dia meninggal, so anak tu ke mana? Nanti kita akan baca hadis kan. Memang anak yang belum berdosa, dia meninggal, dia ke mana? Tentulah dia masuk syurga. Kan, anak belum meninggal, yang Muslim, dia belum dia belum balik, dia tak buat dosa, tentulah lagi Allah rahmat. Berbanding dengan kita yang banyak dosa ni, belum tentu Allah rahmat kita. Kan, belum tentu Allah kasih pada kita semua kesalahan banyak kita buat. Tapi anak-anak yang belum berdosa, belum balik, tentu Allah Ta'ala rahmat pada mereka. Tentu rahmat Allah sangat berganda banyak kepada mereka. Jadi disebabkan mereka meninggal, pembagian mereka itu kan Allah Ta'ala rahmat mereka. Kan mereka belum berdosa. Bayangkan, kalau kita dah baligh, kita meninggal, kan, kita ni bergantung kepada rahmat Allah. Sebab kita banyak kesalahan, banyak dosanya. Tapi anak-anak yang belum berdosa, mereka tidak berdosa, sudah pasti mereka di bawah rahmat Allah. Jadi disebabkan mereka itu meninggal, belum baligh, telah menyedihkan bapa dia, menyebabkan bapa dia melalui ujian yang berat kan, maka dengan rahmat Allah kepada anak-anak tadi tu, dapat juga kepada bapaknya, tarik bapaknya itu masuk ke dalam syurga, ibunya itu ke dalam syurga, disebabkan rahmat yang Allah beri kepada anak-anak itu. Inilah maksud hadis ni. Okey, 3 orang. Maksudnya, kalau dia ujian musibah dia, anak tu boleh baling, maknanya lagi berganda dia punya jalan nak ke syurga tu lagi besar, lagi luas. Pertama sebab dia sendiri tu diuji dengan kehilangan anak. Tetapi anak tu sendiri yang belum baligh, lagi maksudnya gandaan rahmat itu Allah lagi banyak, kerana Allah dah rahmat kepada 3 anak tadi. Maka dengan anak tadi, dengan rahmat anak tadi itu juga boleh dapat tempiasnya terkena kepada bapaknya juga. Okey. Kita baca hadis lain, kita akan dapati lagi macam mana rahmat Allah tu digunakan oleh anak-anak tadi. Okey, kita tengok hadis nombor 3. Okey, hadis nombor 3,
Muka surat nombor 92 ada dalam buku ni. Okey, tapi dalam buku, sekejap kita pergi hadis nombor, sekejap. Macam sama sekejap sebab saya ada buat pengubahan. Sekejap ya. 7, 8. Okey, sekejap. Ini hadis nombor 5, hadis kedua. Hadis ketiga. Hadis keempat, mana hadis keempat? Sekejap tuan-tuan puan ni, saya tersilap, saya tertukar nota ke apa ni. Okey, tak apalah, kita pergi dulu hadis nombor 5. Okey, hadis nombor 5, muka surat nombor 93. Tengok muka surat nombor 33 dulu. Tengok muka surat nombor 93 dalam buku. Tapi hadis dalam buku tu nombor 5. Maknanya tuan-tuan tinggal sekejap di nombor 3 dengan nombor 4. Sebab tu siapa ada buku, tuan-tuan kena nomborkan dulu hadis tu. Sebab dalam buku tu dia cuma letak hadis, dia tak letak nombor. Jadi tuan-tuan kena menomborkan hadis tu supaya mudah nak belajar. Okey, kita pergi kepada hadis yang kelima. Hadis kelima dalam buku, tapi jadi hadis ketiga lah yang kita nak baca pada pagi ni. Hadis ni adalah hadis riwayat Muslim. Okey, tengok hadis ni apa sabda Nabi SAW. Nabi kata, la yamutu li muslimin thalathatun minal waladi. Kata Nabi, tidaklah seorang Islam ditinggal mati oleh 3 orang anaknya. Fayalijun nara ila tahillatul qasami, melainkan dia ke neraka iaitu sekadar melintasinya sahaja. Ke ada nota lain sekejap tuan-tuan puan? Ke sama macam tuan-tuan perempuan yang saya beri pada tuan-tuan perempuan? Sekejap tuan-puan ya, saya tengok nota yang saya beri pada tuan-puan. Minta maaf ada gangguan sekejap. Saya takut saya tukar nota. Pasal saya ada banyak nota, jadi kadang-kadang kelemahan diri ni saya tukar nota. Sekejap ya, saya tengokkan nota yang saya edarkan. Sama tak? Sekejap ya. Bismillah. Dari kedua. Hadis ketiga. Betul lah. Okey, sama. Okey, tak apa. Kita patah balik. Okey. Kita tengok hadis yang kelima ni patah balik ya. Okey. Hadis kelima ni, Nabi beritahu, siapa yang dia kehilangan 3 orang anak dia, okey, dia akan ke neraka. Ke neraka tu jangan terkejut pula. Ke neraka tu maksud dia apa? Maksudnya, waktu kita lintas titian sirat. Macam ni. Kalau kita belajar, insya-Allah hari esok, hari Isnin, sambung lagi pasal Alam Akhirat. Minggu depan lah. Hari Isnin, lusa. Hari Isnin, tuan-tuan ikut ke Alam Akhirat. Nanti kita akan belajar tentang titian sirat. Titian sirat ni sebenarnya, siapa nak lintas titian tu, dia kena lalu neraka. Sebab bawah tu adalah neraka. Maknanya siapa yang lalu titian sirat, dia lepas titian sirat tu, maknanya dia memang lalu neraka tu ke atas. Siapa yang tak lepas titi, dia jatuh, dia memang jatuh ke neraka. Sebab tu hadis tu kata, dia kata, tidaklah seorang Muslim ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, melainkan dia ke neraka. Ke neraka tu maksudnya apa? Maksudnya dia hanya lintas sahaja neraka tu. Tapi dia nampak neraka tu, dia nampak api neraka tu. Sebab titian tu di bawah tu adalah neraka. Jadi dia nampak neraka tu. Maksudnya Nabi nak kata kelebihan dia apa? Dia dapat lintas titian neraka tu. Dia dapat lintas titian sirat tu. Maknanya dia tak jatuh ke dalam neraka. Dia cuma lalu je atas neraka tu. Ini adalah kelebihan ujian kalau Allah matikan 3 orang anaknya. Kan dia sabar, diharapkan pahala atau ujian itu, maka dia nanti dia akan pergi syurga. Sebab apa tahu? Nak pergi syurga, kita kena lintas dulu titian tu. Hadis ni dia tak sebut pergi ke syurga, tetapi jika kita belajar, siapa nak ke syurga? Syurga tu dia letak selepas pada titian sirat. Maknanya dia kena lalu titian. Tapi titian tu bawah tu api neraka. Maknanya dia dapat pergi syurga lah. Dan dia dapat tengok neraka tu, dia lintas dia di atasnya. Ini adalah hadis yang
Hadis yang kelima yang ada di dalam buku ni. Okey, kita pergi pada hadis lain. Okey, dalam nota ni tuan-tuan nampak macam hadis kelima kan? Tapi ini sebenarnya bukan hadis kelima ya. Ini sebenarnya adalah hadis yang keenam. Kita kena padam. Bukan hadis kelima tapi hadis keenam. Yalah, buat nota tanpa ada orang yang semak. Jadi kadang-kadang saya tak perasan saya terlupa nak mengedit dia. Sebab nak buat nota ni kerjanya amat berat, perlukan pada penelitian, tapi kadang-kadang terlepas pandang tu saya minta maaf tuan-tuan puan ya. Okey, kalau tuan-tuan tengok buku, muka surat nombor 93. Okey, dalam buku hadis ni adalah hadis ke-6. Saya minta tolong betulkan hadis yang ke-6. Okey, cerita dia. Okey, cerita dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu macam ni. Abu Al-Hasan, nama dia Abu Al-Hasan Al-A'raj. Dia seorang tabi'in. Dia cakap dekat Abu Hurairah. Dia cakap dekat Abu Hurairah. Dia cakap kat Abu Hurairah apa? Dia jumpa Abu Hurairah dan kita sedia maklum Abu Hurairah antara sahabat Nabi yang paling banyak tahu hadis-hadis Nabi adalah Abu Hurairah. Jadi Abu Al-Hasan Al-A'raj ni dia jumpa Abu Hurairah. Dia pun bersembang dengan Abu Hurairah. Okey, kita terus pergi kepada terjemahan hadis dia. Aku berkata kepada Abu Hurairah. Aku tu siapa? Aku tu dah Abu Al-Hasan. Abu Al-Hasan ni dia kata ke Abu Hurairah. Dia kata sesungguhnya dia kata dua anak aku telah meninggal, dia bagi tahu. Dua anak dia telah meninggal. Lepas tu dia kata, maka adakah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang engkau dapat sampaikan untukku? Buat hadis itu moga-moga dapat hiburkan hati kami hasil daripada matinya anak-anak kami. Okey, maksudnya dia nak minta Abu Hurairah macam ada tak mana-mana hadis Nabi tu bolehlah gembirakan kami, hiburkan kami tentang musibah kami kehilangan dua anak ni. Maka Abu Hurairah pun berkata, Abu Hurairah kata apa? Na'am. Dia kata ya ada hadis Nabi tentang tu. Apa dia? Hadis tu sebenarnya Nabi kata sigharuhum da'amithul jannah. Yang mana hadis tu sebenarnya Nabi kata anak-anak kecil adalah anak-anak kecil penghuni syurga. Maknanya Abu Hurairah kata ya ada hadis Nabi tentang anak-anak yang dah meninggal tadi tu, yang meninggal dalam keadaan kecil tadi ada. Okey, hadis ni dia kata dua ya. Hadis dia kata dua. Tadi kata tiga, tapi hadis dia kata dua. Okey. Yang mana anak-anak kecil ni Abu Hurairah kata, mereka ni umpama da'a mithul jannah. Mereka ni umpama anak-anak kecil penghuni syurga. Lalu Abu Hasan yang kematian anak dia tadi tu dia tanya. Dia cerita lagi. Ketika dia jumpa Abu Hurairah tu, Abu Hurairah cakap apa lagi? Abu Hurairah mengatakan lagi. Dia kata setiap daripada mereka, iaitu anak-anak kecil tadi tu yang meninggal tadi, dia akan jumpa bapa dia ataupun dia jumpa ibu dia, lalu dia memegang tepi bajunya sebagaimana aku memegang hujung baju ini. Maksud dia, anak-anak kecil tadi dia masuk syurga. Kan? Jadi dia cari bapa dia sampai dah dia jumpa bapa dia, maka dia tarik bapa dia tu, nak masukkan tarik bapaknya itu nak masuk dalam syurga juga. Jadi umpama dia tarik hujung baju, maka Abu Hurairah dia bawa contohlah macam mana dia pegang hujung baju ni. Lepas tu dia tak lepaskan baju tu, seolah-olah macam itulah anak dia takkan lepaskan baju bapak dia. Ayah, dia tarik bapak dia sehinggalah Allah memasukkan bersama bapanya ke dalam syurga. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kelebihan sesiapa yang anak-anak kecil dia meninggal dunia. Anak kecil meninggal dunia, dia tidak berdosa. Maka rahmat Allah banyak Allah nak bagi kepada anak ni. Maka disebabkan anak tu tarik baju bapak dia, ajak bapak dia masuk syurga, maka dengan rahmat Allah pada anak ni, anak yang tadi tu, yang kita baca hadis kedua tadi tu kan, maka bapak dia sekali tadi pun tertarik dah sampailah masuk juga ke dalam syurga. Ini adalah satu berita bagi sesiapa yang kehilangan anak dia ketika kecilnya anak tersebut. Kan? Tak sama perasaan dengan anak kecil
dengan perasaan anak tu sudah dewasa. Kan? Sama perasaan anak tu juga. Tapi dia tak sama manjanya, kalincahnya kalau anak kecil dengan anak yang sudah dewasa. Rindu kat anak banyak ke rindu kat cucu yang banyak? Kan? Kadang-kadang cindu cucu tu, ya Allah. Kan? Bermain dengan anak yang sudah dewasa, dia tak sama bermain dengan anak-anak yang kecil. Jadi disebabkan rahmat anak tadi tu masuk ke dalam syurga bapa dia. Okey, kemudian kita lanjutkan lagi dengan satu lagi hadis yang menarik juga. Kisah ni dalam nota hadis yang ke-7. Dan betul hadis ke-7 dalam buku pun hadis yang ke-7. Muka surat nombor 95. Hadis ni cerita tentang seorang bapa dengan Nabi pula. Kalau hadis nombor 6 tadi, Abu Hurairah yang sampaikan hadis Nabi waktu Abu Hurairah ada bersama Nabi. Tapi dalam cerita ni memang Nabi masih hidup dan ada seorang lelaki tu dia bawa anak dia. Ada seorang lelaki dia jumpa Nabi SAW dengan membawa anaknya. Kan, membawa anak dia sampailah kan. Lepas tu Nabi tanya pada dia, apakah engkau mencintai anak ini? Dalam riwayat sebenarnya dalam riwayat lain dia ada banyak riwayat yang cerita tentang bapa ni. Okey. Lalu bapa dia kata, semoga Allah, dia jawab, semoga Allah menyayangi engkau sebagaimana aku menyayanginya. Okey. Maknanya bapa dia ni sayang sangat kepada anak dia ni seperti mana Allah Ta'ala sayang kepada Rasul. Dia nak kata sayang sangat bapa dia ni kepada anak dia. Lepas tu tak lama tuan-tuan, anak tu meninggal tuan-tuan. Lalu Nabi dah tak jumpa dah budak tu. Mana budak tu? Lepas tu sebenarnya kalau kita baca riwayat lain, bapa dia tu pun Nabi dah tak jumpa dah, tak datang lah dalam majlis Nabi. Sampai Nabi bertanya-tanya, mana si lelaki ni dulu yang bawa anak dia? Maka riwayat mengatakan bahawa dia bersedih dia, maka dia tak ke mana-mana kan. Yelah dia tengah bersedih, maka dia menyendiri sebab anak dia dah meninggal. Sampailah Nabi SAW bertanya jumpa dia, bahkan Nabi bertanya kepada dia. Nabi tanya kepada dia, tidakkah engkau merasa senang? Engkau tak gembira ke jika engkau mendapat salah satu pintu syurga sementara engkau jumpa budak itu di tempat itu dan berusaha membukakan pintu itu untukmu. Hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Tak faham tak cerita ni? Maksudnya Nabi ni dia tak jumpa dah bapa budak tu kan. Sebab bapa budak tu pernah cakap dia sayang sangat kat budak ni. Seperti mana Allah Ta'ala menyayangi dia Nabi SAW. Maknanya sayang sangatlah dia. Tiba-tiba bapa tu dah tak jumpa dah lelaki ni. Tak dengar cerita mana dia, sepi tanpa berita mana. Rupa-rupanya dia sedih sebab anak dia meninggal. So dia menyendirilah. Sampai Nabi datang, Nabi pujuk dia balik, jumpa dia. Nabi kata, engkau tak gembira ke jika engkau dapat salah satu daripada pintu-pintu syurga, maksudnya masuk syurga melalui pintu-pintu syurga, yang mana engkau jumpa anak engkau itu dekat pintu itu, yang anak itu cuba buka pintu itu untuk engkau masuk ke dalamnya. Maknanya budak tadi tu, anak yang kecil tadi, dia berada di pintu syurga dan dia bukakan pintu syurga tu untuk bapa dia. Tapi bapa yang macam mana? Bukan sekadar bapanya sayang saja, tapi kena ambil pada hadis yang pertama tadi tu. Dia mesti kena ada ihtasabahu. Dia mesti kena sabar, dia mengharapkan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan hadis-hadis yang lain. Okey. Kalau kita pergi kepada hadis yang lain, ada hadis lain ni dia perincikan lagi maklumat. Rupa-rupanya bukan sekadar masuk pada pintu syurga yang budak tadi buka saja. Kalau kita baca hadis riwayat Ibnu Majah ni, Nabi kata
tidaklah seorang Muslim yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya yang belum baligh, melainkan mereka akan jumpa anak tu di antara 8 pintu syurga yang dia dapat masuk dari mana-mana pintu yang dia inginkan masuk. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Sama macam hadis-hadis tadi tu. Okay, kita pergi kepada hadis yang terakhir lah. Kita pergi kepada hadis yang ke-9. Hadis ke-9 ni sebenarnya kita nak cari jawapan apa lagi si bapa atau si ibu itu kena buat kalau dia dapat musibah kehilangan anak. Kalau kita baca hadis ni, hadis ini ketika mana Allah Ta'ala telah hantar malaikat untuk cabut nyawa anak kepada seseorang, maka lepas malaikat tu balik, Allah tanya kepada malaikat tu, engkau telah mewafatkan anak hamba-Ku? Malaikat kata ya. Lepas tu Allah tanya lagi, engkau telah mewafatkan buah hati hamba-hamba-Ku? Maknanya iya. Maknanya anak ke buah hati kan, sebab tu anak ni menjadi buah hati. Allah tanya. Lalu Allah tanya lagi kat malaikat, si bapa tu dia buat apa ketika dia tahu anak dia dah meninggal? Si bapa itu, hamba tu, dia kata apa? Dia ucap apa? Malaikat mengatakan dia memuji engkau. Memuji ni maknanya dia ucap Alhamdulillah. Mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lepas tu dia buat istirja. Dia ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah Ta'ala kata, tolong buatkan untuk hamba-Ku ini dalam syurga sebuah rumah yang dinamakan sebagai rumah pujian. Hadis ini penting kita kena ambil perhatian kerana hadis ni dia memberikan kita beberapa maklumat tambahan. Macam mana kita nak dapat kelebihan ataupun cara adab kita kalau kita ditimpa musibah. Pertama, kita kena ucap Alhamdulillah sebenarnya. Bukan, kita jangan salah faham. Ucap Alhamdulillah bukan tanda suka. Tapi ucap Alhamdulillah adalah tanda Allah Ta'ala itu layak dipuji pada setiap apa yang telah Allah lakukan, yang telah Allah tentukan. Allah Ta'ala ni dia boleh buat apa sahaja yang dia nak lakukan. Dia nak sihatkan anak kita pun Allah layak dipuji. Allah nak sakitkan seseorang pun Allah layak dipuji. Allah nak panjangkan umur orang pun layak dipuji. Allah Ta'ala nak pendekkan umur pun Allah tu layak dipuji. Sebab tu memuji Allah. Lepas tu dia boleh ucap dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu dia ambil hadis yang pertama tadi, maka dia kena minta pahala dari Allah di atas ujian yang menimpanya. Maka Allah Ta'ala akan bina dia sebuah rumah di dalam syurga. Maknanya apa? Dapat masuk syurga lah. Masuk syurga tu dapat pula satu tempat yang khas. Nama tempat itu adalah rumah puji-pujian. Maknanya orang ni banyak puji Allah. Sampaikan dia kena musibah pun, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka habislah amal nombor 36, amal nombor 36 tadi. Sebelum itu ada maklumat tambahan dari sudut nak macam mana cara nak ditimpa musibah. Tambah-tambah lagi kalau kehilangan orang yang tersayang seperti anak-anak. Tapi doa ni umumnya apa saja musibah. Pertama kita ucap Alhamdulillah lah. Kita ucap dulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni macam dalam suratul Al-Baqarah. Kita faham. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, lepas tu kita kena ucap apa? Ni bahasa Arab lah. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini. Wa akhlif li khairam minha. Dan berilah ganti yang lebih baik daripadanya. Ini apa pun bentuk musibah. Ucap Alhamdulillah. Lepas tu istirja. Kembalikan ketentuan itu kepada Allah. Yang ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu baca Allahumma jurni fi musibati wa afli khairam minha. So boleh baca
musibah ni. Doa ni Okey, kita pergi kepada amal nombor 37. Amal nombor 37, dia adalah amal musibah juga. Bukan, amal nombor 37 ni, dia ada kaitan dengan musibah juga, tapi dia ada kaitan dengan bukan musibah juga. Tajuk dia apa tahu? Sabar menghadapi perkara-perkara yang tidak disukai. Tidak disukai itu tuan-tuan catat. Nah, tak suka tu apa? Perkara tak disukai itu maknanya hawa nafsu kita, jiwa kita, hawa nafsu kita ni sebenarnya dia tak suka kena buat banyak benda. Kan, nak kena bangun pagi lah, nak kena tahan lapar, nak puasa nantilah. Kan? Ikut hawa nafsu nak senang, ikut hawa nafsu nak bebas. Jadi tajuk ni 37 ni sebenarnya adalah sabar dalam melakukan perkara-perkara yang hawa nafsu kita, jiwa kita tak suka nak buat dia. Kalau musibah termasuk juga. Sebab apa? Sebab musibah ni hati kita tak suka nak terima dia. Dia sabar. Termasuk juga. Tapi amal nombor 37 ni dia merangkumi semua. Maksud dia semualah kewajipan. Apa yang Allah suruh buat termasuk dalam perkara ini. Kemudian ada benda yang kita tak boleh buat. Lah, kenapa pula riba tak boleh nak ambil? Kan benda tu untung. Tak payah letih-letih nak cari duit. Orang nak bagi duit rasuah, nak bagi duit kopi. Kan bagus orang nak bagi kan. Tapi sebab kita kata tak boleh ni rasuah. Jiwa kita nak ambil benda tu. Tapi tak boleh, itu maksiat. Jadi kita sabar. Sabar dalam menolak maksiat tu. Sabar tak nak terima dia. Tak nak ambil. Kita kena sabar. Jadi inilah maklumat pada amal nombor 37. Macam tu jugalah sabar ni musibah, kita semua sedia maklum. Orang yang awam macam kita ni, iman orang awam seperti kita ni, memang tak sukalah nak ditimpa musibah. Kan? Tapi kita sabar. Menerima itu adalah ketentuan Allah. Sabar nak bangun malam juga. Sabar nak kena puasa juga. Nak tinggal makan 8 jam ni. Ya Allah, penatnya. Ikut jiwa ni, nak je makan. Nak je. Kan? Tapi sabar. Dia laluan dia ke syurga. Hadis dia dalam buku ni, bunyi sikit nak bagi terjaga. Okey. Dalam buku ni, ada 2 hadis Nabi. Tengok hadis yang pertama. Hadis 2 dan hadis pertama ni dia sama je. Cuma dia terbalikkan. Cuba kita lihat hadis pertama. Hadis pertama sabda Nabi SAW, neraka itu diliputi dengan syahwat. Dan syurga itu pula diliputi, dipagari dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita baca hadis lain, hadis kedua, syurga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Kita tak suka ditimpa musibah. Tapi yang kau tak suka itulah laluan ke syurga. Tak sukanya nak tinggal makan. Kan contoh kan. Beratnya nak tinggal makan ni. Tapi sabar juga. Yang tak suka itulah laluannya ke syurga. Kan? Dan neraka itu pula kata Nabi, wahufatin naru bisyahwat. Dan neraka itu diliputi dengan syahwat. Hadis ni maknanya apa? Hadis ni sebenarnya makna dia yang lain. Nak masuk syurga ni susah. Kita kena tempuh benda-benda yang kita tak suka nak tinggal, tak suka nak buat dia. Maknanya kita kena melawan dengan hawa nafsu kita. Tapi kalau neraka ni senang je nak masuk. Sebab neraka ni laluan dia adalah ikut saja apa kehendak hawa nafsu syahwat kita. Nak neraka ni senang je. Duduk senang. Tak apa. Neraka ni dia senang. Tapi masih syurga ni payah. Okay, tapi kalau kita sabar, kita sabar benda kita tak suka, hawa nafsu tak suka tu. Nak kena bangun pagi sedap-sedap tidur ni kan. Allah, pukul 6.30, pukul 6 suku dah nak kena bangun subuh. Kan alamak.
sedap je nak tidur dengan aircon ni kan. Tapi yang kita tak suka itulah kita sabar lawan juga, buat juga. Laluannya ke syurga. Itulah amal nombor 37. Kalau siapa ada buku, tuan-tuan boleh bacalah pada muka surat nombor 98 pada huraiannya. Belilah buku, ada lagi buku. Sebab tidak semua huraian saya kena bawa dalam nota ni panjang. Sebab tu kadang-kadang kita kempen beli juga buku. Kalau tuan-tuan tengok muka surat nombor 98 tu, tuan-tuan akan jumpa bawah hadis yang kedua ni ada ulasan dia daripada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani dia katalah, dia kata hadis ni dia kata perkataan makarih. Makarih tu benda yang kita tak suka tu. Makna dia apa? Dia kata apa saja yang diperintahkan kepada seorang mukallaf agar diri dia berusaha keras untuk buat dia, ataupun apa sahaja yang kita kena tinggalkan. Macam yang seperti yang saya sebut tadi itulah. Nak sembahyang bukan senang tau. Nak kena 5 waktu lagi. Sedap-sedap berjalan, nak shopping. Tiba-tiba dah masuk waktu solat. Nak kena sembahyang ni. Kan dah make up banyak-banyak kat muka ni kan, cantik-cantik. Allah, nak kena ambil wuduk lagi. Berat ni kan. Tapi sabar kan. Nanti nak kena solat balik semula kan. Tak apalah, Allah perintahkan salatlah. Buatlah juga. Kan. Itu dipanggil sabar. Dia panggil sabar menghadapi perkara-perkara yang tidak disukai. Maksud dia apa? Nak sabar. Sabar ni maknanya kita buat juga apa yang Allah wajibkan. Walaupun berat nak buat yang Allah wajibkan tu. Kita sabar untuk tinggalkan apa yang Allah larang tu. Kan? Buat juga. Yelah, nak keluar, nak kena berhijab, nak kena menutup aurat. Alamak, ambil masa pula kan. Tapi sebab kita benda tu perintah Allah, kita sabar buat dia. Buat juga. Begitu juga dengan apa? Begitu juga dengan musibah, sabar menghadapi dia. Okay, moga-moga kita faham amal nombor 37 ni. Kita pergi kepada 38. 38 adalah amal yang berkaitan dengan menerima musibah. Dia ada kaitan dengan amal nombor 36 tadi. Tapi 38 ni dia khusus kepada apa sahaja bentuk musibah. Okey, apa saja bentuk-bentuk musibah. Tetapi musibah yang dia dapat waktu dia dengar, waktu dia nampak, waktu berlaku dekat diri dia sendiri tu, mula-mula kena musibah tu, dia dah sabar. Ni dia panggil sabar di saat-saat pertama menerima musibah. Okey. Hadisnya satu saja yang dinukilkan oleh penulis kitab ini, iaitu sabda Nabi SAW yang Allah berfirman. Allah kata, Ibna Adam. Allah kata, wahai anak Adam. In sabarta wahtasabata inda sadamatil ula. Allah kata, wahai anak Adam. Kalau engkau bersabar dan mengharapkan pahala sejak berlakunya musibah itu, mula-mula berlaku musibah itu, saat-saat yang awal-awal tu ditimpa musibah, maka aku tidak rela memberikan pahala untukmu melainkan syurga. Maknanya Allah kata yang Allah nak beri kepada hamba itu adalah syurga. Lepas tu kata laluan ke syurga tu. Contoh. Kita bawa kereta. Bawa kereta. Baru lagi kereta tu. Tiba-tiba ada orang langgar di belakang. Kan? So waktu kita dengar kita langgar tu, ataupun waktu kita nampak dekat luar tu, keluar-keluar nampak kita kemek tu, dekat situlah kita dah sabar. Hati kita ni dah menerima tu ketentuan Allah. Lepas tu mulut kita sebut yang tadi tu, Alhamdulillah, sebutlah. Macam mulut kita tu jangan buat benda tak sabar. Kan? Kita dapat Allah bagi ganjaran pahala. Tapi kalau kita dah maki orang tu, kau tak nampak ke, buta ke, tak pandai ke bawa kereta, kan? Nak siapa langgar, kita dah maki-maki orang tu dah marah, baru kita nak sabar, yang tu tak dapat dah. Ganjaran pahala pun tak dapat untuk orang yang sabar.
Bahkan tak terlepas peluang untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan itulah, pada perbuatan ditimpa musibah tu. Jadi bukan senang nak waktu mula-mula tu. Waktu mula-mula. Kalau dah lama-lama sikit, tak apalah, sabarlah. Itu berbeza. Tapi pada waktu permulaan dia. Ya, pada permulaan dia. Okey, amal yang berikutnya, 39. 39 ni pun sebenarnya saya dah cerita dulu. Siapa ikut kitab Rizal Salin, ini adalah orang yang sabar juga. Berat ya, sabar apa? Sabar matanya tak boleh melihat lagi dunia. Dia dah tak boleh tengok dunia dah. Allah Ta'ala ambil penglihatan dia. Tapi dia sabar dengan Allah. Kita baca hadis dia. Ada satu hadis yang dinukilkan oleh kitab ini, iaitu kata Anas, daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku dengar Nabi SAW bersabda. Nabi sabda apa? Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ini hadis kursi Allah Ta'ala berfirman. Apabila aku memberi cobaan kepada hamba-Ku dengan mengambil dua kekasihnya, bihabibatihi. Allah Ta'ala panggil mata kita ni adalah dua kekasih. Yelah kan, daripada nikmat mata ni, macam-macam kita boleh dapat rasa nikmat. Betul tak? Kan mata. Kadang-kadang nikmat daripada mata ni ketenangan. Betul tak? Kan? Kita ada nikmat dari bentuk merasa. Tapi nikmat mata ni banyak nikmat yang kita dapat puncanya dari mata kan. Kan? Kita tengok anak kita solat kan. Sejuk hati kita. Betul tak? Tengok cucu ni baca Quran pandai. Sejuk hati kita kan. Itu nikmat tu. Daripada mata. Tengok kan. Daripada tengok saja pun banyak nikmat kita boleh ni kan. Tengok benda-benda cantik. Tapi bayangkan. Kalau dua mata ni dah tak boleh tengok dah. Belum tentu ya. Kita yang boleh melihat Allah bagi ujian dah tak boleh melihat. Belum tentu kita boleh sabar ya. Jadi kalau dia boleh sabar atau ujian Allah ambil dua kekasih dia. Lalu dia sabar. Maka Allah kata aku akan ganti kedua kekasihnya tadi tu dengan syurga. Dia dah sabar, dia sabar. Kan dulu dia boleh tengok. Lepas tu dah tak boleh tengok dah. Dunia ni dia sabar. Maka Allah ganti kesabaran itu dengan syurga. Dengan dia sabar tadi, Allah bagi dia syurga. Tapi janganlah pula lepas ni tuan-tuan pergi ambil garpu cocok mata tuan-tuan dan puan-puan pula nak buat macam cerita P.Ramlee. Nak dapat nikmat syurga. Buang, jangan. Ini kita tak pintalah, tapi kalau berlaku nak buat macam mana, moga-moga Allah bagi kita syurga atau ujian tersebut. Dan yang terakhir sekali, yang ke-40, sabar di atas ujian, kerasukan, ataupun sawan. Okey, mengikut pendapat yang benar adalah kerasukan. Ni sabar apa ni? Ini sabar Allah bagi ujian, dia tak sedar diri. Tak sedar diri ni maksudnya waktu penyakit tu sampai, dia tak sedar dia buat apa. Dia tak sedar dia ni siapa. Dia tak tahu diri dia siapa. Dalam hadis. Cuma para ulama hadis berbeza pendapat. Penyakit tak sedar tadi tu sama ada dia penyakit dia dirasuk syaitan ke, dirasuk jin ke, atau dia kena penyakit sawan. Tapi mengikut kebanyakan pendapat ulama kata dia adalah penyakit dia dirasuk oleh jin lah. Okey, berdasarkan kisah seorang perempuan yang dia berkulit hitam. Perempuan ni kulit hitam dia. Yang mana cerita dia ketika mana zaman sahabat Nabi, munculnya hadis ni sebenarnya daripada cerita Atha. Atha ni seorang tabi'in. Dia berkata, dia kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah cakap kepada aku. Ibnu Abbas ni dia pernah cakap kepada Atha. Dia kata, Atha, kita tengok pergi tujuh pada terjemahan hadis. Dia kata, Atha, nak tak aku tunjukkan dekat engkau seorang wanita calon penghuni syurga. Atha kata, aku nak tengok siapa perempuan yang akan jadi penghuni syurga tu. Maka Ibnu Abbas pun kata, kau tengok tu, wanita yang kulit hitam tu, dia kata wanita yang berkulit hitam ini pernah dulu waktu zaman Nabi, dia pernah jumpa Nabi. Waktu dia jumpa Nabi tu, dia cakap dekat Nabi. Dia kata, aku ni seorang yang mempunyai penyakit, yang penyakit tidak sedarkan diri.
dan aku bimbang apabila penyakit tu sampai menyebabkan aurat aku terbuka dalam keadaan aku tak sedar diri. Cuma dalam hadis ni penyakit apa tu yang para ulama hadis tu khilaf. Tapi kebanyakan mengatakan penyakit usra', penyakit sara'. Dalam hadis tu kalau kita baca bahasa Arab kan, dia ada perkataan ni. Dia kata apa? Dia kata kat Nabi, dia kata, inni usra', inni usra'u. Usra'u ni pendapat ramai mengatakan adalah penyakit dia dirasuk oleh jin. Jadi dia kata, waktu jin tu rasuk aku kan, dia kata, aku tak sedar ya Rasulullah. Menyebabkan aurat aku boleh sampai terbuka. Jadi boleh tak ya Rasulullah engkau doakan kepada Allah supaya apa? Supaya penyakit tu sembuh. Engkau boleh tak doakan aku supaya aku sembuh, supaya penyakit tu hilang. Sebenarnya tujuan utama perempuan ni pasal aurat dia. Jadi aurat dia terbuka kerana dia tak sedar diri dirasuk oleh syaitan, dirasuk oleh jin. Jadi kalau dia tak ada penyakit tu, secara automatik dia boleh jagalah aurat dia. Jadi mintalah kepada Nabi doakan supaya sembuh. Maka apa jawapan Nabi SAW? Maka Nabi kata, jika engkau mahu, engkau sabarlah. Engkau akan dapat syurga. Maknanya kata Nabi, kalau kau terima penyakit tu dari Allah, engkau tak nak disembuhkan, maksudnya kau terima penyakit tu datang, kau sabar, Allah bagi kau syurga. Tapi, jika engkau nak aku doa sembuh, kata Nabi, Allah akan sembuhkan. Faham tak? Nabi bagi dia dua jalan. Kalau dia sabar dengan penyakit yang datang tu, Allah bagi dia syurga. Maknanya di sini Nabi bagi pilihan, nak sembuh ke tak sembuh. So hadis ni menjadi jawapan tau. Menjadi jawapan kalau kita ditimpa penyakit, kita diberi pilihan nak sembuhkan ke tak nak sembuh. Macam perempuan ni lah. Maka dia tak nak sembuh, dia tak pilih dia tak nak pilih sembuh. Sebab dia tahu penyakit tu datangnya dari Allah, cuma dia kena sabar, maka Allah tukar kepadanya syurga. Cuma wanita ni kata, tapi dia kata aku bimbang aurat aku terbuka. Maka doalah kepada Allah supaya aurat aku tak terbuka. Lalu Nabi pun mendoakan perempuan itu. Maksud dia, Nabi cuma doakan pada perempuan itu supaya auratnya tidak terbuka ketika mana dia ditimpa penyakit rasuk jin. Nabi tak doa dia sembuh. Sebab perempuan tu memilih jalan, itu adalah ujian, penyakit yang Allah datangkan beri dekat dia. Jadi dia terima seadanya penyakit itu datang dari Allah. Sedangkan dia ada peluang nak minta sembuh. Kerana dia tahu kerana itu adalah jalannya ke syurga. Jadi inilah dalil juga digunakan untuk mengatakan kalau kita ditimpa ujian musibah, contoh seperti sakit kan, kita boleh untuk tidak berubat jika, jangan ambil faham secara singkat. Jika penyakit itu tidak memberi kesan kepada orang lain, tak menjangkiti orang lain dan tidak menyebabkan berlaku perkara-perkara yang sebaliknya yang memburukkan lagi keadaan orang lain lah. Contohnya mungkin menyebabkan kita sakit ni akan menyebabkan menyusahkan orang lain pula. Lepas tu menyebabkan ujian, menyebabkan berlaku perkara-perkara yang sebaliknya, maka memilih jalan sembuh tu lagi baiklah. Tapi kalau kita tak terlibat dengan siapa-siapa kan kita tak nyusahkan orang ke, penyakit tu tak penyakit pun, bukanlah masuk kena pada jin, nanti jin tu pergi pada orang lain ke, maka kita tak pilihlah jalan untuk sembuh. Sebab apa tu tuan-tuan perempuan? Kenapa sakit ini bagus? Kerana tuan-tuan bayangkan kita belajar hadis dulu, hadis pasal sabar kan. Kalau kita sakit, dia adalah penghapus dosa tau. Maknanya lagi lama dia sakit, lagi lama dan lagi besar dosa tu dihapuskan oleh Allah. Bayangkan, dia sakit, dosa dihapus. Apabila dosa dihapus, so laluan ke syurganya macam mana? Lagi cerah. Sebab itu ada setengah keadaan sakit ni sangat bagus. Tapi kalau kita berhenti daripada sakit, kita terlepaslah peluang dosa nak dihapuskan melalui sakit tu.
Tapi kita kena tengok diri kita lah. Kita sendiri kena tengok. Kita ni mampu sabar ke? Tak mampu sabar ke? Dia berbeza, dia tengok pada konteks lah. Jadi hadis ni, kita mendapati bahawa kalau kita sabar dengan ujian, tidak sedarkan diri tadi tu, Allah beri kita pahala syurga. Kita kena sabar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habislah hadis nombor 40. Nanti kita sambung lagi pada hadis yang berikutnya. Tapi ada nota lain kan, saya bagi hadis nombor 41 sampai hadis nombor 50. Okay, kita tinggal lebih kurang dalam, dia semua sekali sebenarnya ada 66. Mana kita tinggal lebih kurang dalam 26 lagi amal-amal soleh. Mana kita dah lebih separuh dah. InsyaAllah kita akan khatamkan buku ni. Cuma nanti saya nak kena susun balik jadual saya lah. Kalau tuan-tuan nak buat bulan Ramadan, nak sambung, insyaAllah kita boleh buat. Sebab kelas kita hari ni, kita tidak ada anjuran sesiapa pun. Okay, jadi kita tak terikat dengan siapa-siapa. Jadi kita boleh sambung masa Ramadan pun boleh. Tak nak sambung pun boleh. Jadi terserah kepada tuan-tuan dan perempuan jugalah. Kalau ramai yang nak sambung, nak habiskan juga sebelum raya, nak habiskan buku ni, insyaAllah kita kena cari waktu yang sesuai. Tak perlu kita buat lama, mungkin sejam cukup. Kalau kita sempat baca 2 amal pun, tak apa. Tapi habis. Sebab saya memang cadang sebelum masuk Ramadan ni memang ada beberapa subjek yang memang saya akan habiskan. Macam surah Al-Fatihah, buku tu macam pagi tadi kita belajar, insyaAllah kita akan habiskan juga sebelum Ramadan. Macam besok pagi, tajuk Alam Barzakh, memang kita akan tamatkan juga sebelum Ramadan. Tinggal beberapa bab saja lagi. Macam tajuk Alam Akhirat, hari Isnin pun saya akan tamatkan dia sebelum Ramadan. Cuma ada kelas yang macam kelas hari Selasa tu memang akan jalan juga tadabbur surah Al-Waqi'ah, sebab dia ada kaitan dengan Quran. Sebab Ramadan ni bulan Quran, tuan-tuan. Bulan Quran ni kalau kita baca sejarah, memang ulama-ulama hadis dia pun tinggal baca hadis tu. Maknanya mereka meninggalkan amal-amal yang lain. Mereka semua fokus Quran je. Jadi kalau kita belajar tafsir Quran pun, dia masih lagi Quran. Dia sebenarnya bukan tak boleh belajar hadis ni, tak. Tapi kita nak memeriahkan, mengimarahkan Ramadan ni adalah bulan turunnya Al-Quran, maka kita fokus Quran. Sebab tu kelas Quran tu, kita tetap jalan lagi. Cuma pukul berapa tu yang nak dibincangkan. Okey, nanti saya bincang dengan tuan-tuan dan perempuan. Nanti saya minta tuan-tuan bagi pandangan lah tentang buku ni. Tapi Alhamdulillah kita dah sampai kepada 41. Yang pasti, insyaAllah, kita mohon rahmat Allah, kita akan habiskan buku ni. Sebab itu saya tetap teruskan kelas ini. Walaupun kita tidak ada mana-mana bawah penganjur siapa-siapa, tapi kita tak nak terputus belajar, kesian ilmu ni. Okey, maka kita teruskan juga belajar. Jadi moga-moga Allah Ta'ala rahmat kita semua, Allah beri kebaikan kepada kita. Usaha kita ni moga-moga Allah Ta'ala terima dan Allah Ta'ala bawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak apa, kita penat. Nak masuk syurga memang kena penat. Nak dapat redha Allah memang kita kena penat, ya. Okey, saya minta maaf, saya kena berhenti terlebih dahulu di sini. InsyaAllah kita jumpa nanti pada kelas yang akan datang. InsyaAllah kita buka soalan kalau ada lah. Dekat chat tak ada soalan. Jadi kita sambung insyaAllah minggu berikutnya. Sebab kalau ikutkan, kejap saya tengokkan ada berapa kali lagi Sabtu untuk kelas ni. Sekejap ya. Kita tunjukkan. Kalau kita ikut jadual kita pada bulan 4, sekejap ya. Bulan 4 ni ada sekali lagi Sabtu pada 10 hari bulan minggu depan kita akan jumpa 27 Syaban. Ada sempat lagi 27 Syaban. Jadi 10 hari bulan kita buat sekali lagi kelas. Mungkin kita tengok setakat mana amal-amal yang boleh kita habiskan. Kita dah sampai 40. Tengok mungkin sampai 45 ataupun bagaimana, nanti insya-Allah kita jumpa sekali lagi insya-Allah pada
hari Sabtu minggu depan 10 hari bulan. Mungkin kita panjangkan sikit kot. Mungkin saya nak buat sampai pukul 1. Kita mula pukul 10.30. Kita habis sampai pukul 12.30 ke atau pukul 1 ke, supaya kita boleh habiskan sekurang-kurangnya 10 amal. Okey, sebab nota saya dah beri pada tuan-puan nota untuk minggu depan saya dah edarkan kepada tuan-tuan. Tajuk dia amal nombor 41 sehingga nombor 50. Okey, nanti kalau dah siap selesai, insya-Allah saya beri nota daripada kesemua sekali saya akan bagi. Lepas tu minggu depan hari Rabu adalah kelas yang terakhir lah, surah Yusuf. Itu memang siri akhir. Ayat pun dah nak habis dah. Tinggal lagi beberapa ayat saja cerita Nabi Allah Yusuf. InsyaAllah kita akan tamatkan. Jadi jangan lepaskan peluang untuk kita menamatkan pembelajaran ini. Sebab nanti lepas raya, saya pun tak tahu lagi kelas online kita macam mana. Tapi saya sangat suka kelas online juga sebab yang ikut kita ni kadang ada daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada jauh-jauh pun boleh ikut kita. Jadi saya pun tak tahu jadual kelas sebelum akan datang ni macam mana bersemuka dia kan. Jadi kita ambil manfaat sama-sama. Tapi insya-Allah ada sahabat yang infakkan Zoom ni, channel Zoom ni. Jadi kita cuba insya-Allah. Lepas raya kemungkinan kita akan penuhkan jadual kita untuk kita belajar. Siapa dapat ikut, ikutlah. Siapa tak dapat ikut, tak apa. Yang ada supaya kita boleh manfaatkan pembelajaran. Nanti saya akan buat silibus untuk tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan keluarkan tajuk dia apa. Ataupun kalau tuan-tuan ada tajuk pun boleh juga. Nanti kita susun dia. Cara kita belajar, kita akan susun dia. Kita akan belajar kita cara bersambung. Sambung. Lepas tu kita pastikan kita ada nota. Sekurang-kurang kalau tak ada buku, kita akan ada nota. Itu cara kita belajar. InsyaAllah. Semoga apa yang kita lakukan ini diberi rahmat oleh Allah SWT. Paling penting sekali ikhlaskan niat kita kerana Allah. Itu paling penting. Kita tak nak usaha kita ini Allah Ta'ala tidak kira sebagai amal soleh. Ya, kita jumpa insyaAllah minggu depan ya. Okey, saya tak buka lah soalan untuk hari ini. Kita jumpa insyaAllah pada minggu depan. Ataupun ada soalan pun tak apalah. Saya ada waktu lagi. Saya tak perlulah Ustaz, berkira tentang waktu. ada Ya, ada Ustaz, apa? Ya. maaflah saya mencelah. Saya nampak dekat dalam chat ada soalan Ustaz. Dia tanya orang yang keguguran macam mana soalan dia. Orang Dalam chat. keguguran, orang yang Ustaz baca dalam chat. orang yang keguguran ni pun dia dapat juga pahala tadi. Cuma saya tak baca pada amal yang nombor 30 ni. Amal nombor 30 berapa tadi? Sekejap Okey. Amal nombor 36 sebenarnya ada. Muka surat nombor 97. 97 dalam buku ada pada hadis nombor 10 tu. Hadis nombor 10 tu yang mana kata Nabi SAW, demi zat yang diriku berada dalam genggaman Allah. Sesungguhnya janin yang gugur akan menarik ibunya masuk ke dalam syurga dengan tali pusatnya jika ibu itu bersabar. Dia sebenarnya sama je macam anak tadi mati. Kan? Kalau anak tu meninggal waktu anak tu dah umur setahun, 2 tahun pun dapat, maka apatah lagi kalau anak itu ketika dia kecil lah. Dia sebenarnya cuma hadis spesifik lah. Maksudnya anak tu keguguran dapat juga. Dapat amal tadi. Betul. Kepada yang tanya tadi tu, betul. Keguguran dapat amal nombor 36, ya. Tapi dengan syarat dia kena sabar. Dengan syarat dia kena sabar. Ialah kan ibu yang mengandung anak 9 bulan dia. Kan? Tak cukup tidur, sakit tubuh badan. Kan? Anak ni satu benda yang Allah berikan. Tiba-tiba meninggal anak tu. Kan? Tapi ibu tu sabar kan? Maka Allah ganti nanti dengan syurga. Jadi anak tu sebenarnya menyelamatkan ibu tu, tarik ibu tu dengan tali pusatnya, tarik ibu tu ibu masuk ke dalam syurga. Ya, moga-moga Allah beri kita rahmat. Baik. Tak ada soalan lain, dah habis? Ada soalan lain ke? Ada soalan lain? Saya buka satu soalan. Tak apa. Kita tak perlu juga nak mengira waktu dengan Allah ya. Waktu dengan Allah tak apa.
Saya buka dalam 5 minit lagi kalau ada, kalau tak ada saya berhentilah. InsyaAllah kita jumpa minggu depan ya, insyaAllah pada 10 hari bulan. Kita mungkin buat lama sikit lah kot, insyaAllah. Saya tarik mungkin kita buat 2 jam ke 2 jam setengah ke sebelum kita jumpa bulan Ramadan. Jadi baca-baca dululah ya untuk minggu depan. Minggu depan kita akan cerita tentang seorang isteri yang taat pada suami dia. Lepas tu kita cerita tentang orang yang boleh hidup berdikari. Berdikari ni pun sebenarnya laluan ke syurga macam mana? Nanti kita akan kupas. Lepas tu orang yang suka dengan dia suka dengan Islam, dia suka jadi orang Islam. Kita akan ceritakan juga. Lepas tu orang yang azan, orang yang jadi tukang azan. Kan? Dapat juga. Okey. Lepas tu tentang haiwan yang bersusu, insyaAllah kita akan cerita pada minggu hadapan, insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya. Kita jumpa Terima kasih, insyaAllah. Ustaz. Sama-sama.